Baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam.
Kita rafakkan kesyukuran, ucapan terima kasih. Rasanya tak cukup untuk kita rafakkan kepada Allah. Tiada kata seindah bahasa untuk kita susun memuji kebesaran Allah atas segala nikmat yang telah pun Allah kurniakan kepada kita. Pagi ini alhamdulillah kita kembali lagi, sehari lagi yang umur kita ditambah. Terima kasih wahai Allah. Mudah-mudahan dengan penambahan umur pada hari ini bertambah lagi amal kita, dan seterusnya iman, dan juga seterusnya ihsan dalam diri kita. Setiap hari umur bertambah, setiap hari umur bertambah. Dan begitu juga berkurangnya hayat kita di atas muka bumi. Tak tahulah panjang mana lagi yang ada, no? Kita ini ibarat sebatang pensel yang dah diasah. Tak tahu. Mungkin tinggal panjang-panjang ni lagi, atau mungkin ke bawah. No? Yang sampai tak boleh nak pegang pada dah. Nah, itulah perumpamaan umur yang sedang menunggu ajal. Pun begitu, dalam penantian dijemput pulang ke rahmatullah, maka kita teruskan perjuangan sebagai hamba Allah menyahut seruan baginda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayat sampai ke liang lahat. Lagi tak mati, lagi sihat, insya-Allah. Nah, asalkan boleh, asalkan telinga boleh mendengar, mata tak tengok pun tak apa dah, tapi telinga boleh mendengar, insya-Allah hati boleh menerima. Dan alhamdulillah kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Anak Kunci Syurga. Satu nama kitab yang begitu indah disebut. Barang siapa yang ada anak kunci syurga, maka insya-Allah confirm dapat syurga. Kita beli rumah kan, orang panggil pergi ambil kunci kita seronok dah. Kalau kita baru duk isi borang. Buat permohonan, hantar permohonan diterima. Dia suruh bayar deposit kan, bayar sikit. Last sekali dia panggil ambil kunci. Dia nak ambil kunci ni kan masing-masing seronok tak kira dah dapat pula kunci. Jadi sekarang ni kita sedang melalui satu fasa menuntut kunci daripada Allah. Fasa dia iaitu di antara memperindahkan, memperelokkan amal ibadat. Sebab kita tahu kita bukan nak masuk ke syurga dengan amal ibadat kita. Kita masuk dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu akan hadir melalui keindahan, kesempurnaan di dalam beramal ibadat. Jadi faham sesungguhnya kasih Allah, rahmat Allah itu datang melalui amalan soleh, seperti mana yang diulang-ulang disebut dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu pahala yang tak ada dikira-kira, tak tahu punya banyaknya pahala tu. Lepas tu dia bagi lagi tahu, orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka itu syurga yang mana di bawahnya mengalir air sungai yang tanpa henti-henti. Okey, faham tentang ayat tu? Nak carilah nak amal soleh, nak beramal soleh kena reti. Bila bagaimana cara nak reti? Kena belajar. Kita belajarlah. Menyahut seruan Allah, menyahut seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cari anak kunci syurga. Apa dia? Kitab. Kerana di dalam kitab anak kunci syurga ni, dia syumul lah. Maksud dia ada semua. Kalau khatam dia, insya-Allah pandai fiqh. Bila pandai fiqh, bila alim fiqh, maka dia akan bolehlah beramal soleh dengan sempurna sebab dia ada ilmu. Melalui mana? Anak kunci syurga. Dapatlah ada anak kunci. Nak masuk tak tahulah lagi. Baru dapat anak kunci. Ni dapat lagi, tak dapat lagi. Baru duk simpan dalam almari. Kan? Sebulan sekali buka mai. Tak pergi lupa pula. Bulan depan pula buka pula. Kita tahu kita akan belajar kat sini saja. Kita belajar kata-kata.
Banyak kunci kan tu lah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, sambungan hari ini dan tiada ada hingga bagi sembahyang sunat mutlak. Saya tanda dekat situ betul? Betul ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Kitab Jawi muka surat 59. Kitab Rumi muka surat berapa? 110. Dia ada dua versi kot juga dah. Tu dia. Kat malam angkat Asad, kita kat malam macam mana? Angkat dulu kat saya. Okey, berbeza. Macam yang Kak Jamilah pegang tu, 118. Macam Kak Malam pegang ni, 110. Macam yang saya pegang ni, 59. Dia ada tiga versi. Kak maunya 110. Okey. Baik, Alhamdulillah. Dan tiada ada hingga. Bila disebut tiada ada hingga ni, tulis catik sat bawah hingga tu, tiada ada hingga maksud dia apa? Tak kira masa. Sat lagi berapa dia tak ada hingga ni. Tak ada hingga kata orang Pulau Pinang. Tak terhingga. Maksud dia tak kira masa. Tidak dikira masa bagi sembahyang sunat mutlak. Maknanya satu-satunya solat yang tak ada masa, yang tidak ada masa seperti duha pada waktu duhanya, tahajud pada tengah malamnya, rawatib yang mengiringi solat fardunya, yang mana ada satu solat yang tak kira masa. Tak kira masa boleh buat kecuali pada waktu-waktu tahrim sahaja. Haram buat. Hak lain tu buatlah. Apa dia? Iaitu dia kata bagi sembahyang sunat mutlak. Apa dia sembahyang sunat mutlak itu? Dan iaitu sembahyang sunat yang tiada mempunyai waktu dan yang tiada mempunyai sebab. Kenapa disebutkan sunat mutlak? Sunat mutlak ni tak ada waktu, bila-bila masa pun boleh buat, kecuali 5 waktu yang diharamkan dan tak ada sebab. Contoh kita bagi. Lala ni dah buat dah sunat duha, kemudian tak ada apa nak buat, bangkitlah buat sunat mutlak. Dan tak ada apa nak buat, bangkit buat sunat mutlak. Berapa rakaat? 2 rakaat sahaja. Sunat ni, sebenarnya sunat ni Rasulullah suruh matna. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu yang paling afdal. Jadi kalau kita tengok ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, dan semasa baginda diberi kebesaran menziarahi ataupun melawat ke dalam syurga, Nabi dengar tapak kaki berjalan dalam itu. Bila Nabi tanya siapa yang berjalan, maka Jibril mengatakan itulah bunyi tapak kaki Bilal. Bilal bin Rabah. Muazzin kamu. Yang bakal menjadi muazzin. Nabi turun. Bila Nabi turun daripada Mi'raj, Nabi jumpa Bilal. Nabi tanya Bilal. Sebab Nabi tanya kepada Jibril. Kata syurga tu tak ada penghuni. Tapi kenapa ada orang berjalan? Jibril kata itu bunyi tapak kaki, bukan dia. Bunyi tapak kaki dia. Itu Bilal bin Rabah. Nabi tanya kepada Jibril, apakah amalan yang dilakukan oleh Bilal sehingga tapak kaki dia dah pun berbunyi di sana? Jibril kata, turun sat lagi nanti tanya dia. Soalan yang Nabi nak tanya sangat-sangat kepada Bilal bin Rabah. Bila mana, kan dia kan muazzin Rasulullah. Rasulullah ni naik waktu orang pulaukan Islam. Yang dia dibawa naik Isra' Mi'raj ni. Islam dipulaukan di bumi Mekah. Dia jumpa dengan Bilal bin Rabah di dalam perkampungan kepulauan mereka, dengan makan tak ada, minum pun tak ada. Dilihatnya Bilal berteleku, duduk lapak sampai melengkung punya lapak. Baju pun tak ada. Kasut lagi lah tak ada. Lepas tu bila Nabi pergi duduk di tepi dia, dia duduk bersila di lutut bertemu lutut dengan Nabi. Nabi usap tapak kaki Bilal.
tebal. Dia tak pernah berkasut. Kaki yang terbaik berjalan di atas tanah. Batu kerikil yang tajam, yang panas. Tapi dia tak pernah rasa apa-apa. Dia tengok Nabi Ustaz tapak kaki, dia tarik kaki dia, dia malu tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam baby baru lahir tu. Punya lembut, halus. Dia tarik, dia malu. Macam kita lah. Kalau tumit kaki kita merekah tu kita malu kan. Kalau orang tengok kan, dia kasar kan. Berduri. Apatah lagi tapak kaki seorang bekas hamba. Yang memang seumur hidup tak pernah pakai kasut. Bagi dia, dia tak rasa apa dah. Dan Nabi kata, jangan malu. Nabi kata, bunyi telapak kaki ini telah pun berjalan dalam syurga. Dia menangis di lutut Nabi SAW. Menangis semau-maunya. Kalau kita bersorak-sorak lah, dia menangis semau-maunya. Nabi kata, kongsilah. Kongsilah dengan aku. Apa amalan yang kamu lakukan. Sehingga bunyi telapak kaki mudah pun ada di syurga. Dia duduk golek situ lah. Maknanya dengan penuh tawaduk dia nak bagi jawapan kat Nabi. Siapalah dia nak bagi jawapan kepada seorang Rasul pilihan Allah. Siapa dia nak bagi? Nah, amalan apa yang dia buat? Sambil dia golek tu, digesak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagi tahulah. Kami boleh nak beramal dengan apa yang buat. Dia kata, aku ni miskin. Dia kata, apa pun tak ada dekat aku. Apa pun tak ada. Tapi dia kata, aku selalu jaga wuduk. Batal, aku akan ambil. Bila setiap kali aku ambil wuduk, aku akan sembahyang 2 rakaat. Dan dia tak sebut sama ada sembahyang tu sembahyang sunat wuduk ke atau sembahyang apa. Nabi tak sebut. Cuma ulama menafsirkan, mengatakan itulah solat sunat mutlak. Setiap kali batal wuduk dia akan berwuduk semula. Lepas wuduk dia akan sembahyang 2 rakaat. Itu amalan dia. Dan dia tak pernah tinggal sejak dia mengenal Islam. Dia tak pernah tinggal. Aku tak tahu nak buat apa, dia kata. Itulah yang aku buat. Maka kata Nabi SAW, beramallah seperti mana amalan bila dirubah. Mungkin salah satu menjadi asbab untuk Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya menjemput kamu ke surga. Seperti mana dijemput bila dirubah walaupun jasad masih di dunia. Tetapi bunyi telapak kakinya dah pun berderak di dalam surga. Allahu Akbar. Maha hebatnya Allah memberi kelebihan kepada seorang hamba. Kalau kata dari segi fizikal memang dia dihina kerana rupa parah dia tak elok, warna kulitnya hitam legap, kaki yang keras kematu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dialah darjat yang tertinggi atas anugerah yang telah pun Allah berikan kepada dia. Dan ditafsirkan itulah solat sunat mutlak. Walaupun ada yang mengatakan solat sunat wuduk. Jadi boleh tak kita buat? Boleh. Bila kita selesai ambil ayat sembahyang ni, waktu tak masuk lagi kita sedang menunggu. Tapi kalau zuhur jangan buat Kalau menanti zuhur, sebelum masuk zuhur jangan buat lagi selagi orang tak azan. Sebab itu waktu tahrim. Waktu yang diharamkan untuk solat sunat mutlak pada waktu tahrim. Jangan. Ataupun sebelum masuk maghrib. Tunggu saat sampai orang azan. Okay? Tapi kalau waktu-waktu lain lepas berwuduk. Kadang-kadang menjadi kebiasaan orang. Bila setiap kali dia mandi, lepas penghujung mandi dia akan berwuduk. Jadi lepas berwuduk tu, dia boleh tak sembahyang? Boleh. Sembahyang sunat mutlak. Baik, niat dia macam mana? Sahaja aku sembahyang sunat. Sebut sunat ya. Tak payah sebut mutlak. Okey? Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Ya, bersolatlah. Bacalah apa juga di dalam solat seperti mana solat-solat biasa. Begitu juga surah-surahnya. Bacalah surah-surah apa yang kita selesa nak baca. Atau tak membaca surah pun tak mengapa. Buat kerana Allah.
Kerana amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Kerana di dalam solat itu ada doa. Ha? Ada doa. Di dalam solat, ketika berdiri itu doa. Ketika takbiratul ihram itu doa. Ketika doa iftitah itu dah memang doa. Dalam Fatihahnya ada doa. Di dalam rokoknya ada tasbih. Di dalam i'tidalnya ada puji-puji bagi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala paling kasih kepada amalan solat. Jadi bersolatlah. Kalaulah bukan waktunya, maka solatlah sunat mutlak yang tiada hingga. Maksudnya, tidak ada waktu. Boleh buat bila-bila masa. Dia kata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abi Dzar radhiyallahu anhu, as-salatu khairu mawdu' istakthir atau aqil. Artinya bermula sembahyang itu sebaik-baik yang dihantarkan. Maksudnya ibadah yang paling baik sekali adalah solat yang mensyaratkan akan dia oleh Allah Ta'ala kepada segala ibadah. Dia kata paling baik sekali amalan adalah solat yang Allah Ta'ala bagi khas. Yang telah disyariatkan adalah ibadah solat. Maka memperbanyakkanlah. Kalaulah kita memperbanyakkan solat ni, kalau dalam iringan rawatib tu dah ada 12. Jaga dengan duha. Sebanyak-banyak duha boleh pergi sampai 8. Kemudian diikuti pula lagi dengan tahajudnya. Tahajud boleh pergi sampai 11 kalau ikut sunnah Nabi SAW. Nabi akan buat 11. Campur dengan witir. Nabi buat 11. Itu kalau dikira dengan tahajud. Kemudian kita tak kira lagi dengan sembahyang sunat yang lain. Maka itu di antara amalan yang paling mulia dan paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Banyakkan olehmu daripadanya atau sedikitkan olehmu. Maksud di sini banyak pun boleh, sikit pun boleh. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang berulang-ulang kali boleh bila-bila masa. Ataupun anak sembahyang sedah tu pun boleh. Ataupun buat sedah tu ya betul tak mahu buat dah pun tak apa. Pun tak apa. Dia ni boleh buat bila-bila masa. Okey. Kalau kita tengok imam di antara imam yang banyak buat sunat mutlak iaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari ini terkenal dengan imam yang meriwayatkan hadis-hadis sahih. Bila setiap kali dia nak tulis hadis, dia akan sembahyang sunat 2 rakaat. Setiap kali dia nak tulis hadis. Bila dia pegang saja mata pena dia tu, waktu dia nak tulis, dia akan sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu dia sembahyang sunat 2 rakaat. Minta petunjuk daripada Allah. Kira dalam diri dia pun sentiasa ada wuduk. Sentiasa jaga wuduk. Kemudian bersolat. Selagi lepas tulis hadis, solat pula 2 rakaat. Selagi dapat pula nak tulis, solat pula 2 rakaat. Sebab tu hadis ni, dia sama martabat dengan Al-Quran. Cuma kurang sikit sebab dia daripada lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mana periwayat dia pun semuanya sentiasa dalam keadaan taharah, bersih dan suci. Sentiasa menjaga wuduk, jaga perangai, jaga kelakuan, jaga akhlak. Jadi sembahyanglah, nak sembahyang banyak pun boleh, nak sembahyang sikit pun boleh, nak sembahyang sedah tu pun boleh. Ataupun katalah hayat kita 50 tahun, 60 tahun aku tak pernah lagi buat sunat mutlak. Buatlah sekali. Dia disebut sebagai sunat muakkad. Yang dituntut seumur hidup, buat sekali. Kalau orang kata solat sunat wudu, ada. Ada. Yang tu dia kena sebut. Tapi kalau sunat mutlak, dia tak payah sebut. Dia cuma sebut, usolli sunnatan raka'atain lillahi ta'ala. Tak payahlah sebut usolli sunnatal mutlak. Tak payah. Kalau kita sebut sunnatan tu, dah memang mutlak dah. Kerana Allah Ta'ala. Jadi dia kata, yang mana disebutkan banyakkan olehmu atau menceritakan olehmu, ceritakan akan dia oleh Ibn Hibban dan mensahihkan akan dia. Jadi daripada hadis yang sahih. Sebenarnya sunat mutlak. Baik.
Bermula sembahyang sunat mutlak pada malam lebih afdal daripadanya pada siang hari. Boleh buat malam tak? Kan dia kata tak kira masa. Boleh buat pada waktu malam, dia kata lebih baik daripada buat pada waktu siang hari. Kerana ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sembahyang itu lebih afdal kemudian daripada sembahyang fardu, maka bersabda ia sembahyang pada tengah malam. Diceritakan akan di oleh Muslim. Jadi ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam perihal solat sunat mutlak antara waktu siang atau waktu malam, mana yang paling elok nak buat? Buat pada waktu malam. Okey, kita malam nak tidur, kita beruduk. Lepas beruduk, solatlah orang 2 rakaat. Solat sunat mutlak. Nah, tak pasal lah dah kata nak tidur ke dah. Tapi pakai telekung pula kan. Dah. Dia kira dia nak, kerabat pilihnya je lah. Dah kata nak tidur tu, bagi dipanggil-panggil saja. Dah. Yang terbaik dia kata atau bangkit saat ni atau bangun di dalam sejarah tahajud baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan Nabi ni dia bangun tahajud, dia akan sembahyang awal tu 2 rakaat tetapi ringkas, dia tak baca panjang. Dia bangkit tahajud tu, dia akan mulakan tahajud dia dengan 2 rakaat. Dan kata Aisyah, aku tak tahu sembahyang tu sembahyang apa. Dia buat 2 rakaat tapi dia tak baca panjang. Dia baca secara khafif, maksudnya dia baca ringkas. Mungkin dia baca ayat qul ya qul hu ya, kita nak baca tu. Kemudian lepas tu baru dia bangkit buat yang sampai dia baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Disambung lagi dengan surah An-Nisa. Disambung lagi dengan surah Ali Imran. Itu yang jadi sampai 6 juzuk tu. Yang tu tahajud. Kata Sayyidatina Aisyah. Tapi hak mula-mula tu 2 rakaat dia buat ringkas. Kata Sayyidatina Maimunah, isteri yang lain, dia rumah aku pun dia buat macam tu juga. Dia akan sembahyang 2 rakaat. Apabila ditanya kepada Nabi SAW, Nabi kata, sunat. Sembahyang sunat. Itu yang dia perbubuh nama sunat mutlak tu. Sebelum mula sunat tahajud, maka kalau nak ikut kelakuan baginda SAW, baginda akan solat sunat mutlak 2 rakaat. Walaupun ada khilaf mengatakan dia sembahyang sunat ba'diyah isya sebab dia tak sempat. Mungkin ada hari yang dia tak sempat, mengantuk sangat kot terlena, dia akan sembahyang sunat ba'diyah isya pada waktu tahajud. Boleh tak? Boleh lah. Isya kan panjang. Isya sampai waktu subuh. Jadi kalau kita nak ikut kelakuan baginda sallallahu alaihi wasallam, buat pada waktu malam. Waktu kita bangun tahajud tu, sebelum kita mulakan solat tahajud, maka kita solat 2 rakaat yang ringkas. Tu ringkas Nabi lah. Ringkas Nabi macam tamam kita tu. Buat 2 rakaat. Kemudian baru kita niat solat tahajud. Diikuti dengan taubat. Atau tak mahu sebut apa pun. Nak sunat saja, nak mutlak saja pun boleh. Jadi tengah malam. Sebab yang tu yang lebih afdal. Yang terlebih baik. Sebab daripada tanya dah Rasulullah. Rasulullah kata sembahyang malam lagi baik. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu salati ila Allah Dauda kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Artinya sekasih-kasih sembahyang kepada Allah Ta'ala sembahyang Nabi Allah Daud alaihi salam adalah ia tidur pada tengah malam dan sembahyang ia 1/3 malam dan tidur ia 1/6. Kita nak berbagi waktu. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ni paling kasih pada amal ibadat yang dikerjakan oleh seorang utusannya, seorang hambanya, seorang pesuruhnya, ialah amalan Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ni terkenal di antaranya amalan dia puasa. Kan sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Dipuji sampai zaman Rasulullah.
Dan sampai akhir zaman dipuji cara amal ibadat dia. Kemudian cara solat dia, Allah Ta'ala puji. Nabi share dengan kita. Nah, macam mana? Okey. Dia kata dia tidur pada waktu tengah malam. Jangan tak faham. Nak ikut amalan Nabi Daud, tidur tengah malam ke-12 baru tidur. Tak. Ha. Tidur tak kat setengah malam je. Dia pun tidur awal lah. Nah, dia pun tidur awal. Habis Isya lena terus. Kita Isya baru nak mula bicara. No? Lepas habis Isya, tidur terus. Bangkit tengah malam, pukul 12 hingga pukul 1 tu. Sebab, bila kita tidur, sebelum pukul 12, 1 jam kita dapat nikmat 2 jam. No? Kata kita tidur pukul 10, 11, 12. 3 jam bersamaan dengan 6 jam. Rahmat dalam waktu tu Allah Ta'ala gandakan. Berikan kekuatan. Tunggu lah kalau kita lena kan mengantuk sangat terlena. Lepas maghrib lena waktu yang paling Allah Ta'ala tak bagi lena tu dia betul dia. Jahat lah. Lepas tu dia celik-celik sekejap lagi dia susahnya nak lena. Dia dah kenyang. Padahal bukan lama mana. Dia kelak saja. Ha? Dia main bang tu. Kita time tu lah nak baca Quran ke. Nak wirid lebih sikit ke. Time tu lah dia nak lena. Ha? Allah Akbar. 33 kali kita dah habis. Bilang tasbih jatuh dulu. Jatuh dulu. Punya nak lena. Kita boleh lena. Tak apa. Ha? Nak lena sangat kan? Ubat lena. Ha? Dengan telekong-telekong atas. Ya dah. Sekali dia terjaga. Jaga tu dia punya susah nak lena. Dah. Rupanya Allah Ta'ala dah bagi dah imbuhan. Ha? Sejam dapat 2 jam. Lepas tu dia kenyang lena. Dan Nabi Allah Daud ni dia macam tu lah. Mereka tidur awal. Lepas Isya tu tidur terus. Tengah malam bangkit. Beribadah. Daripada tengah malam tu sampai. Kalau kita kira perkiraan jam Malaysia ni. Sampai pukul 5 pagi. Lama tu. Ha? Pukul 1 pukul 5 jam. Dia kata apa tu? Tak tahu. Contoh apa. No? Ha. Kita ni kalau bersembang 5 jam kita boleh. Ya. Jumpa pula geng. Ada pula kopi. Boleh. Tapi kalau kata semayang. Yang dia kata dia semayang tengah malam. Nah, sepertiga tu dia ambil habis. Sampai pukul 5 pagi. Tidur sebentar yang kita sudus. 1/6 tu. Dekat-dekat nak subuh. Kalau kita tidur dapat pahala sunat pakai tu. Tidur dekat-dekat nak subuh tu. Hanyut. Ha? Hanyut. Tapi dapat pahala sunat. Sebab Rasulullah buat macam mana Nabi Allah Daud buat. Ha? Ha, nak Rasulullah buat. Lebih kurang. Rasulullah ambil sejam saya kata lama. Kita takut, kita bimbang. Tak apa-apa nak percaya kat diri sendiri. Ha? Dia nak ambil 1/6. Rupanya dia ambil 1/2. Habis. Tak sedap, boleh buat syuruk dah sekejap lagi. Ha? Kalau kata waktu kita sekarang 6-4 minit. 6-5 minit masuk waktu kan. 5:30. Ha. Jangan bangkit 5:30 nak tidur juga. Ni hak yang jaga awal. Yang jaga mungkin dia bangkit pukul 4 tadi. Ya? Dah habis dah sembahyang buat. Kita nak buat banyak mana tu. Nak baca apa pun tak tahu dah. Mengantuk, tidur sah. Di situ ada kualiti tidur paling besar. Tidur sah. Sebelum waktu subuh. Dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan Nabi tidur seketika. Lebih kurang ulama menafsirkan 20 hingga 15 minit saja. 15 hingga 20 minit saja. Kita kalau boleh jaga time tu boleh. Nah, tidur di atas lambung kanan. Nah, menghadap arah kiblat, tidur. Dalam tu ada satu suntikan vaksin vitamin yang paling kuat sekali untuk tenaga di siang hari. Itu yang dikatakan tidur sudus. Tidur 1/6. Tidurlah balik. Jangan tidur sungguh-sungguh. Kalau bubuh bantai tarik selimut, hanyut. Hanyut. Itu amalan Nabi Allah Daud alaihi salam. Pasal apa? Selalu bila amalan ni nak kena cari Nabi Allah Daud. No?
Kalau kita jumpa dalam mana-mana hadis cerita tentang amalan, ceritalah tentang Nabi Allah Daud. Dia tak cerita tentang amalan Nabi Musa, dia tak sebut amalan Nabi Harun, dia tak sebut amalan Nabi Ibrahim, kita tak dengar lah. Tapi kalau Nabi Allah Daud ni memang masyhur diceritakan di dalam hadis. Kerana ia adalah satu-satunya Nabi yang dinobatkan menjadi raja sebelum Nabi-Nabi lain. Dia raja nak. Daripada mana dia dapat pangkat raja? Adakah dia dilahirkan terus raja? Tak. Nabi Allah Daud ini di antara Nabi yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kesempurnaan daripada kekuatan tubuh badan. Dia yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran nama Nabi Allah Daud 16 kali. 16 kali diulang sebut dalam Al-Quran. Allah puji pasal dia seorang yang kuat melawan seorang laki-laki zalim. Siapa ingat nama apa? Nama apa? Jalut. Dalam surah Al-Baqarah kan cerita. Dia lawan dengan Jalut. Siapa dia raja masa tu? Talut yang menjadi raja. Talut jadi raja. Dia lawan dengan Jalut. Dengan seketul batu je dia balik. Mati. Si Jalut tu. Bila mati Jalut tu. Raja Talut lantik dia jadi raja. Tu yang lebih dapat mandat raja tu. Kelebihan dia. Pertama dia seorang rasul. Yang kedua dia boleh jadi raja. Yang ketiga apa Allah Ta'ala bagi kepada dia? Dia boleh melunakkan besi. Wa alanna al-hadi li Daud. Kata Allah, kami telah bagi kepada Daud itu boleh melembutkan besi. Sehingga disebut di dalam tafsir-tafsir Al-Quran, Nabi Allah Daud ni kalau kata besi jatuh di tangan dia, ibarat memintal benang. Besi kalau sampai ke tangan dia, ibarat dia memintal benang. Dia boleh corak, dia boleh bentuk benang tu ikut suka dia nak buat. Manusia pertama di dunia ni yang buat baju besi, Nabi Allah Daud. Dia boleh jalin, dia boleh anyam. Setiap besi yang sampai ke tangan dia tanpa menggunakan api. Tak payah duduk lebong nak katuk teruk-teruk. Macam mana punya pejal, punya kerahnya besi tu, bila sampai ke tangan dia, lebur. Mukjizat dia. Kemudian mukjizat dia yang keempat, Allah Ta'ala bagi. Kelunakan bersuara. Dia Rasul, dia Raja, dia boleh lembutkan besi. Dia ada suara bulu perindu, kita kata. Bersuara emas. Sehingga kan Allah Ta'ala puji. Di dalam surah Sabah, Allah Ta'ala puji lunaknya suara dia. Sehingga kan bila dia membaca kitab Zabur, bukit bukau, gunung ganang, burung-burung, pokok-pokok semua ikut bertasbih. Ikut bertasbih. Sehingga kan angin berhenti daripada bertiup. Punya lunak suara dia. Macam mana Macam mana kita tak tahu. Kelunakan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia ada anak dia peraja juga. Siapa dia anak dia? Nabi Allah Sulaiman. Dia ni mai keturunan siapa ni? Nabi Allah Daud. Dia daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam melalui anak Nabi Allah Yaqub yang bernama Yahuza. Yang kejam adik dia dalam telaga tu. Dia mai daripada keturunan tu. Dan Nabi Allah Sulaiman ni, Allah Ta'ala bagi satu juga kelebihan. Bukan satulah, banyak. Di antara kelebihan. Nabi Allah Sulaiman, dia juga boleh melunakkan. Tapi bukan mesti. Dia melunakkan tembaga. Bapa dapat besi jadi cayak, anak dapat tembaga jadi cayak. Mengambil dalil besi dan tembaga yang boleh dilunakkan oleh Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman ini sampai kepada Zulkarnain. Di dalam surah Al-Kahfi diceritakan tentang tindakan Nabi Zulkarnain. Saya sebut Nabi lah. Walaupun ada khilaf mengatakan dia bukan Nabi. Tapi dia di antara yang diwahyukan. Bila mana dia disuruh untuk melawan, membentengi Jud Ma'jud. Jadi dia minta
kepada penduduk-penduduk kampung tu, bawa mai dia kata. Dekat aku dia kata hadid, zubarul hadid kan dia kata. Tu ni zubarul hadid dia kata. Bawa mai kat aku besi. Besi tu dia campur dengan tembaga. Kenapa besi itu dicampurkan dengan tembaga? Bila besi campur dengan tembaga, dia jadi kukuh dan kuat. Memang tak boleh tembus. Dia nak buat tembok menghalang keluarnya Ya'juj daripada melakukan kebinasaan di muka bumi. Dia kata, hang dapat resepi daripada mana? Saya yang kata resepi ni. Dia tanya lain lah. Dia kata, aku mengikut daripada salah sirah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Dua beranak ni, Allah Ta'ala bagi keistimewaan boleh melunakkan besi dan tembaga. Campur dua-dua tu, jadikan dia tembok. Sampai hari ni Ya'juj tak boleh keluar lagi. Berapa ribu tahun dah. Campuran besi dan tembaga. Oh, ni lari tajuk lah Ustazah ni. Apa lari tajuk pun ilmu dah. Ilmu. Kita bukan saja-saja pergi merayang lah. Kita merayang dengan ilmu. Jangan marah no. Okey, baik. Mana dah, insyaAllah. Kali bila dapat tafsir jadi begitu lah. Saya suka tafsir lah. Okey, baik. Menceritakan akan dia oleh Bukhari dan Muslim sunat memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Kata Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni 2 periwayat hadis yang sahih. Kita bila sembahyang sunat ni, dia kata sunat, maksud sunat ni ikutlah macam mana yang cara Rasulullah buat. Setiap 2 rakaat bagilah salam. Setiap 2 rakaat bagi salam. Yang selalu kita sebut 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Walaupun kita nak susun buat macam kita buat tarawih kan, nak susun sampai 8 rakaat, tapi buat 2 rakaat 1 salam. Atau nak susun sampai 20 rakaat, buatlah 2 rakaat 1 salam. Nak ambil apa? Nak ambil afdal dalam beramal. Nak ambil afdal. Apa maksud afdal? Kelebihan, keistimewaan. Kalau hang buat, boleh nak buat direct terus 20. 1 salam. Boleh? Boleh. Jadi yang kena ingat rakaat. Kita 3 pun selalu. Nabi ambil 20. Kan? Boleh. Sebab Nabi pernah buat. Yang 8 dia direct terus. 5 dia direct terus. Baginda memanglah maksum. Tak lupa. Hak yang kita ni tak salah. Tapi Nabi pesan. Nabi kata buatlah yang seafdol-afdolnya. Nak buat amal ni, carilah yang terbaik. Jangan nak cari yang termudah, yang paling senang. Carilah yang terbaik. Yang ni 2 rakaat 1 salam. Itu yang terlebih baik. Ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kerana hadis Bukhari dan Muslim, salatul lail masna. Artinya sembahyang malam itu 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat 1 salam. Dan hadis daripada Ibn Hibban, salatul lail wan nahari masna. Artinya sembahyang malam dan siang 2 rakaat. Artinya memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Kalau hang sembahyang sunat waktu malam pun begitu, waktu siang pun begitu, sembahyanglah 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Okey, walaupun ada yang kata, yang tanya dekat kita, sembahyang tasbih 4 rakaat. Kalau malam buat 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau siang dia kata buat direct tu 4 rakaat. Boleh. Boleh kalau siang buat 2 rakaat 1 salam pun boleh. Tak menjadi cedera. Bahkan mendapat pahala sunat. Mendapat pahala sunat. Okay. Seterusnya. Sunat apa lagi yang muakkad, yang dituntut untuk kita kerjakan. Dan sunat sembahyang tahajud. Sebut tahajud ke sebut tahajud? Tahajud ke tahajud? Okay. Tahajud pun betul, tahajud pun betul. Kalau tahajud bermakna kita letakkan sabdu di atas jim. Jadi tahajud. Kalau tahajud kita tak letakkan. Okay. Tahajud ni asal daripada perkataan hajada. Hajada. Apa maksud hajada ni? Berehat sebentar.
Ah. Berehat sebentar ni tidur sebentar. Jadi nak sembahyang tahajud, kena tidur sebentar baru dapat sunnah afdal dia. Kita ni pergi mulai pergi dengan geng punya menyembang sampai tu imam sampai. Lena ada, kita tak lena. Berubah tempat satu hal tapi menyembang. Nah, tidur di rumah lah, tak pergi tidur di rumah pakai tak bangkit. Lagu tu lah dia duk gempak dia. Boleh tak buat tahajud dengan tak tidur? Boleh. Kurang afdal. Kuranglah pahala. Orang dapat 10, kita dapatlah 3. Jadilah jangan tak dapat terus. Baik. Dia kata tahajud ni asal daripada perkataan hajada bermakna rehat dulu. Rehat sebentar. Bila dah rehat sebentar, bangkit tu bukan sebentar lah, lama sangat kot. Apa dia lambang tahajud ni? Tahajud ni adalah satu lambang simbol ketaatan seorang hamba yang paling tinggi. Orang yang boleh buat tahajud. Kemudian bila diletakkan sabdu di atas jim, menjadi tahajud. Dia dinamakan kalau dalam al-musarraf dia dinamakan fa'il mudha'af. Apa saja saya sebut. Pasal apa? Dia main tahajud. Dia main sabdu di atas jim. Ada pasal. Bukan suka-suka Allah bubuh. Kerana dia nak abang mudha'af ni sungguh-sungguh. Hanya orang yang sungguh-sungguh saja yang boleh main tahajud. Kalau dia tak sungguh, dia tak boleh buat. Dia bangkit dengan lena sama banyak. Sembahyang pun sambil lena. Sembahyang tapi pejam mata, pejam nak cari khusyuk, rupanya cari mimpi. Dia ingat pejam mata aku boleh nampak ayat Fatihah. Aku boleh nampak apa yang aku lupa, aku boleh khusyuk. Khusyuk tu khusyuk senang. Lena. Allah tak lena. Tahajud. Untuk kena sungguh-sungguh. Istiqamah. Mujahadah. Kena sungguh-sungguh sebab tu dia nama tahajud. Berehat sebentar kemudian bangkit daripada tidur. Kerana firman Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjad bi, artinya maka pada setengah daripada malam itu maka sembahyang tahajud olehmu dengan Quran. Apa dia ni sembahyang tahajud olehmu dengan Quran? Dalam solat tahajud tu bacalah Quran. Bukan sambil sembahyang sambil baca Quran. Kan waktu baca surah. Waktu baca Fatihah, Fatihah tu pun Quran. Habis baca Fatihah ada surah kan? Barang siapa yang ingat pada surah-surah yang dia boleh hafaz, sunat bawa tu. Katalah contoh. Rakaat pertama bawa surah Ar-Rahman. Rakaat kedua bawa surah Waqi'ah. Pagi, pagi salah bagi pula. Bawa pula suratul insan. Bawa pula Zariyat. Kalau ingatlah. Kalau tak ingat, baca Quran juga. Kuliah. Quran tak dia? Quran. Lepas tu, Qul huwallahu ahad. Quran tak dia? Quran. Bahkan darjat dia tu sepertiga Al-Quran. Sudah aku bawa 3 kali Qul huwallahu, khatam 30 juz. Boleh tak? Boleh. Cuma nak cerita kita punya tahap. Tahap kita malu dengan Allah no. Masa Allah Ta'ala bagi punya panjang lah hidup atas dunia ni. Nak hafal 10 ayat daripada Al-Quran pun berkira. Kan? Hafal dah. Surah Lam Yakunin. Terbayinah. Pun dia kata panjang tak kira dah. Maitan wa ma tafarraqal ladzina aman. Dia tengok dah. Aku tak lupa. Aku hujung-hujung tu aku tak ingat dah. Dia main ke hujung tu. Susah sangat lah. Bawa watin. Tin pun lupa. Malu kat Allah. Umur Allah bagi pinjam panjangnya. Takkanlah 10 ayat pun tak boleh ambil. Ambil juga. Kami dalam kuliah selalu baca
Al-Kahfi 1 hingga 10. Hamba tu. Ya? Hamba tu. Baik. Baca dalam kuliah tengok kitab. Baca dalam sembahyang tak tengok. Dia main tengah-tengah ayat nombor 5. Dia nak lupa. Kena bicara kertas dalam beg tu ada. Ya. Benda ni tak salah. Cuma saya kata malu pada Allah. Panjangnya umur Allah Ta'ala bagi. Orang boleh hafal 30 juzuk. Mungkin kita 30 ayat takkan tak boleh. Surah Al-Mulk. Bawa surah Al-Mulk. Waktu bila? Waktu tahajud. Rakaat ketiga dengan keempat. Bawa Mulk. Dia 30 ayat je kan? 30 saja. Hak saja tu kelupa. Tak salah. Bawa lah kuliah kulhu. Tak salah. Sebab kuliah dan kulhu itu adalah ayat yang bersifat aqidah. Mulia. Kesemua ayat Al-Quran daripada sepanjang-panjang surah, yakni surah Al-Baqarah, hingga sependek-pendek ayat iaitu surah Al-Kawthar. Semua mulia. Semua mulia. Maka ambillah yang mana-mana satu yang kamu rasa mudah. Kalau tak membaca surah boleh tak? Boleh. Cuma di sini dinasihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sambil baca Quran lah. Ya, bacalah tu. Kan bacalah Al-Quran. Sebab banyak yang Allah Ta'ala puji. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala puji orang yang bersolat pada tengah malam. Di antaranya surah Muzammil. Kan? Ya ayyuhal muzammil, kata Allah. Qumil layli illa qalila. Wahai orang yang sedang dalam selimut. Nama Muzammil cantik, nama Muzammil. Tapi kerja lena aja. Boleh duduk dalam selimut. Yang tidak lena. Qumil layli. Yang tu Allah Ta'ala panggil Rasulullah. Bangkitlah. Bangkitlah. Buat apa? Usmayah. Tak boleh bangkit penuh pun dia kata qumil lail. Bangkit setengah malam ataupun dia kata illa qalila. Illa qalila tu hak yang ke bawah ni. Macam kita bangkit lah. Yang pergi 4:30 tu illa qalila. Okey, baru-baru nak belajar tahajud. 15 minit sebelum subuh boleh solat. 5:45 boleh solat lagi? Boleh. Tahajud. Jangan bangkit 5:45. Pukul berapa nak boleh sembahyang tahajud? Tak boleh. Duduk dalam bilik ayat orang dah azan. Kalau kita bangkit 5:30 mungkin 5:45. Kita tengok jam 5:45 ada lagi waktu. Boleh tahajud dah? Boleh lagi. Atau 10 minit sebelum waktu subuh. Boleh tahajud dah? Masih lagi boleh. Masih lagi boleh. Kenapa? Kenapa yang Allah Ta'ala nak suruh sangat-sangat kita ni buat solat tahajud? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tak ada dalam kitab. Dalam kitab saya disuruhnya kamu untuk bersolat tahajud kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membangkitkan kamu di makam yang terpuji di akhirat nanti. Untuk orang yang mujahadah, yang selalu buat solat tahajud akan dibangkitkan mereka di akhirat nanti dengan makam yang terpuji. Dan di antara ayat yang Allah Ta'ala sebut, di kalangan hamba-hambaku sama, semua aku pandang sama. Tetapi ada yang paling diistimewakan. Apa dia? Tatajafa junubuhum anil madaji'an. Kamu yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Itu ayat yang memuji orang solat tahajud tu. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Surah apa? Surah Sajadah. Pagi-pagi Jumaat imam nanti bawa. Kita bangkit daripada sujud tilawah tu adalah tatajafa junubuhum anil madaji'. Tak ikut berimam pun hafal. Dia kata di rumah boleh buat. Dia tiap pagi Jumaat. Pagi Sabtu boleh buat tak? Tak boleh. Pagi Ahad cuti.
Tak boleh. Pagi Jumaat saja, okey? Jangan buat pandai-pandai ajaran sesat. Pagi Jumaat saja sujud tilawah dah. Okey? Apa kata Allah? Nah, Allah Ta'ala puji kata, mereka tatajafa junubuhum. Mereka yang merenggangkan junubuhum. Tulang rusuk mereka. Maksudnya, yang bangkit, renggang daripada tilam yang dia tidur tu. Anil mardajah, daripada tempat tidur ni. Yada'una rabbahum. Bangkit buat apa? Seru, berdoa. Berdoa dengan cara apa? Sembahyang. Ha? Sembahyang kepada Allah. Sembah pada Allah, minta pada Allah. Dia kata, minta sungguh-sungguh. Aku nanti bagi. Nah, Allah malu apabila kita berdoa, Allah tak bagi. Cuma dia tahan saja doa kita tu. Tak boleh bagi lagi. Tak sesuai kalau aku bagi lagi. Dia teriak minta. Okey, macam anak-anak yang kecil. Dia minta dekat mak dia. Dia nak minum pedang. Mak nak pergi beli pedang betul kan? Dia beli pedang plastik. Tak sesuai lagi dengan umur orang. Dah kriau minta sangat-sangat, bagi kat dia pedang plastik. Ha? Dia kriau mak kereta, beli kereta mainan. Tak beli sebut lagi. Tak sesuai dengan umurnya. Tunggu besar lagi. Mak beli kereta bagi kat cik. Ha? Ha. Allah punya pengasih dengan kita macam tu lah. Kita ni kriau minta. Berdoa sampai menangis-nangis. Awaklah tak dapat-dapat. Tak sesuai lagi untuk dia bagi. Bersangka baik dengan Allah. Ha? Ha. Selalu bagi tahu kepada diri kita. Orang kata bangkit sembahyang tahajud minta doa waktu tahajud ni sampai Rasulullah kata dia ibarat pemanah yang tepat. Memang tepat, waktu yang paling tepat memohon adalah pada waktu tahajud. Tapi pasal apa aku minta tak dapat-dapat? Tak sesuai, bukan masa dia. Aku minta apa yang aku ingini, Allah bagi apa yang aku perlukan. Allah kata waktu ni yang hang perlukan, aku bagi yang ni dulu kan. Hak lain minta, jangan putus asa. Terus bermohon pada Allah. Dalam keadaan apa? Khaufan wa tama'an. Takut. Ha? Takut. Khauf. Wa tama'an ni bisik-bisik. Jangan cerita ke orang. Aku tiap-tiap hari tahajud tak pernah tinggal. Siang-siang buat mengantuk. Malam tidur tak pernah cukup. Tahajud tiap-tiap hari kami bagi tahajud. Hai, geli-geleman. Ha? Terus ceritalah. Ha? Terus ceritalah. Oh, watama. Ya, ada senyap-senyap sudahlah. Nah, pamima razaqnahum yunfiqun. Macam itulah juga daripada rezeki yang telah kami rezekikan kepada kamu itu yunfiqun, belanjakanlah. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi kat kita banyak. Termasuklah kesihatan tubuh badan, masa lapang. Bangkit tahajud tu pun satu rezeki. Bukan semua orang boleh buat lah. Bukan semua orang boleh dapat. Ada yang tak dapat. Ha? Nak buat macam mana? Kan? Ha. Ada orang yang tak dapat nak sembang subuh pada lah. Lagi kesian. Dia mungkin rasa biasa. Tapi sebenarnya kasihan. Nah, dia tidak direzekikan dengan yang sedemikian itu. Baik. Seterusnya dia kata, dan makruh menentukan malam Jumaat dengan sembahyang malam. Dia nak buat kemulan malam Jumaat saja. Tiap malam Jumaat dia nanti buat kemulan. Macam kita menentukan surah Kahfi malam Jumaat. Boleh, sunat. Tapi kalau kita menentukan kemulan hanya pada malam Jumaat, itu jadi makruh. Walhal di antara malam yang paling istimewa, penghulu segala hari, ialah malam Jumaat. Kita tak boleh tentukan, aku nak buat malam Jumaat saja tahajud. Tak boleh. Nah? Buatlah malam-malam apapun. Jangan tentukan untuk malam Jumaat saja. Tapi kalau boleh buat malam Jumaat, paling istimewa. Pahala digandakan 70 kali ganda. Tapi jangan kita tuntut untuk malam tu saja. Buat pada tiap-tiap malam. Ada rezeki malam Jumaat, maka dapatlah rezeki tu. Dia makruh. Kerana hadis Muslim, la takhussu lailatal Jum'ati biqiyamin min bainil layali. Artinya jangan menentukan kamu akan malam Jumaat
dengan sembahyang malam daripada segala malam. Jangan ditentukan, jangan dia khususkan. Buat juga tahajud dia kata tapi malam Jumaat je. Tak boleh. Bukanlah haram. Makruh. Apa maksud makruh? Benda yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat amal soleh, taklah setiap amalan yang dikasihi dan dicintai, bukan yang dibenci. Ya? Dan ingatlah tahajud ini adalah amalan salafus soleh dalam perjalanan menuju Allah. Siapa yang nak cari salib atau suluk jalan mendekatkan diri dengan Allah, bermulalah dengan tahajud. Usolli sunnat tahajud. Bagi ada jin di atas dia. Usolli sunnat tahajud. Kan tahajud. Ha. Apa? Apa besar? Bukan apa pedah tu. Tahajud. Rakaat ini lillahi ta'ala. Seafdol-afdolnya buatlah secara sendiri, tak payah berimam. Tapi kalau kita tak tahu, belajar dulu. Waktu belajar pula yang kita kena berimam. No? Kita nak ikut cara macam mana. No? Jadi hadirah insyaAllah bulan depan kita masuk sembahyang jemaah. Pasal apa nak contoh pasal sembahyang jemaah? Kami tak kerti sembahyang jemaah. Ke lama dah berjemaah dah kecil-kecil dah. Kita ni bila kita belajar, kita jumpa, oh ya ke, aku baru tahu selama-lama ni duduk sembahyang tak kerti. Bila kita belajar, kita jumpa lah kita tak kerti. Tapi bila kita tak belajar, kita kerti semua-semua. Okey, saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Zalilah. Ya Kak Zalilah. Nak tanya Ustazah. Terima kasih Ustazah ilmu yang disampaikan hari ini. Terima kasih kepada Allah kami dapat ilmu hari ini. Dapat membaiki diri kami. Ustazah, soalan saya, boleh tak kita nak buat malam Jumaat khas saja untuk tasbih saja untuk malam Jumaat? Waktu lain kita tak buat. Boleh tak Ustazah? Okey, baik. Tadi dia sebut tahajud makruh kalau kita khaskan malam Jumaat sahaja. Sahabat kita tanya, boleh tak tasbih? Kan semua sunat tasbih yang ada 3 ratus. Tasbih tu boleh dah nak dikhaskan untuk malam Jumaat sahaja. Boleh. Boleh kalau kata kita nak khaskan sembahyang tasbih nak buat malam Jumaat ataupun paginya. Kan orang tiba ada waktu duha. Jadi dibolehkan. Yang makruhnya adalah tahajud. Terima kasih Ustazah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sebab sembahyang fardu asar. Sebelum sembahyang fardu asar, saya akan buat sunat mutlak. Saya niatkan sunat mutlak untuk sebelum sembahyang asar. Tapi saya tak buat qabliyah sembahyang asar. Boleh tak Ustazah? Okey, baik. Berkenaan dengan solat sunat rawatib. Kalau solat sunat rawatib yang muakkad yang dituntut, ada tak sebelum asar? Tak ada. Sebelum tak ada, lepas lagi tak ada lah. Tapi kalau nak buat solat mutlak, boleh. Sebelum sembahyang asar, kita dah ambil uduk dah. Nak tunggu waktu asar, seminit 2 lagi nak masuk. Boleh kita sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Dia bukan qabliyah. Dia sunat mutlak. Hukumnya boleh kan, dia kata dia tak kira waktu. Jadi boleh kita buat. Alhamdulillah. Maksud saya Ustazah, dah masuk dah waktu asar. Tapi sebelum kita buat fardu asar tu, kita buat ni. Tapi banyak ada yang pendapat ustaz-ustaz yang kawan-kawan saya tanya, mereka kebanyakan mereka buat qabliyah, dia niatkan qabliyah. Tapi saya kata tak ada. Qabliyah semua boleh buat sunat mutlak. Tapi ada juga mereka dengar kata, ustaz, mana kata ada qabliyah. Keliru Ustazah. Saya dah jawab soalan ni. Ada sahabat kita tanya, dia buat solat sunat mutlak ni selepas azan. Selepas azan asar.
dia buat 2 rakaat solat sunat mutlak boleh. Sebab dia tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Namun tak dinafikan, kan saya kata solat sunat rawatib ni dia ada muakkad dan ghairu muakkad. Yang daripada buat qabliyah asar ada juga 2 rakaat itu ghairu muakkad. Jadi boleh. Kalau kata kita nak buat sunat mutlak pun boleh. Kalau kita nak buat sunat qabliyah pun boleh. Kerana ianya ghairu muakkad. Tidak dituntut. Tapi kalau nak buat dapat pahala. Siapa buat banyak dia dapat banyak. Nah? Faham Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okay, terima kasih. Silakan. Okey, waktu yang paling afdal untuk solat tasbih di siang hari. Waktu duha. Nah, waktu macam ni. Yang paling afdal. Buat sunat duha dahulu. Lepas tu boleh diikuti dengan tasbih 4 rakaat. Nah. Boleh kalau kita nak buat 2 rakaat. 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Baik, Wallahualam. Salam. Okey. Dah? Kita pasal nasi ayam. Agak menyedihkan saya bila tengok tu tak berani nak kata takut benda tu jadi fitnah. Kan? Nah? Tapi seandainya benar. Benda tu tak halal. Seandainya benar. Nah? Orang yang dah makan jadi macam mana? Kita tak boleh nak korek dah. Benda dah masuk. Kalau korek pun gelak koleng. Tidak? Sebab hal yang kita bawa masuk tu dia dah fi. Takkan kita nak telan selut kot, nak samuk dalam perut. Tidak? Jadi apa yang perlu kita buat? Kita dah makan benda yang hak, benda yang haram. Apa yang perlu kita buat? Istighfar. Istighfar lah. Ini adalah satu hikmah dia untuk kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan. No? Yang mana kadang-kadang kita beli satu kedai kita tak boleh nak telan. Dia rasa sesuatu. Rupanya iman yang ada sikit dalam diri kita tu sedang menangis. Nah, tak izinkan. Tapi nafsu makan kita tu nak sumbat bubuh juga. Iman kita habaq aku tak malam, tak usah makan lah. Kita pun mula kita nak perhati dalam kedai. Nak tengok. Macam tu kita tak boleh nak masuk. Ketika tu iman dalam hati kita sedang menangis. Bagi tahu dekat kita tak usah makanlah, tak usah makanlah. Sebab tu ketika mana hati kata tak mau, jangan ambil. Jangan ambil. Itu gerakkan daripada malaikat yang memelihara kita. Malaikat hafazah yang memelihara kita daripada perbuatan-perbuatan haram. InsyaAllah. Benda yang dah berlaku memang kita tak boleh nak korek bang. Sebab kita tengok dalam sejarah baginda SAW. Nabi bawa Saidina Abu Bakar As-Siddiq bersama-sama minum. Tapi Nabi tak sempat minum. Saidina Abu Bakar minum susu. Susu itu dikuatiri halal dan haram. Subhah lah. Yang dia bawa datang oleh seorang budak. Saidina Abu Bakar ni dah agak sangat. Dia nampak budak penggembala tu. Perah-perah susu nampak. Abu Bakar dengan Rasulullah dia main lah besar hati nak bagi. Abu Bakar ni tak main cerita lah budak penggembala kambing tu dia ambil. Dia minum. Bila dia minum, Rasulullah tanya budak tu, "Hang punya ke kambing ni?" "Duk, dia hanya penggembala." Rasulullah kata jangan minum. Benda tu dah masuk dah dalam perut Abu Bakar. Dia buat apa? Dia korek. Tak apalah segera. Dia korek, dia muntah. Rasulullah kata tak payah korek. Benda dah hati. Benda dah masuk. Istighfarlah. Istighfarlah. Untuk kita lebih berhati-hati pada masa akan datang. Jangan pakai terjah. Ini kan kuasa viral. Dia pun nanti viral. Tak mana makan yang sedap. Tak mana kita ni tengok ni. Meleleh-leleh. Ayat tak lagi aku nak vitamin. Lepas ni kita vitamin. Lepas ni kita vitamin. Viral.
Apa-apanya lalah sekali orang yang tukang viral pun minta maaf. Dia kata aku pernah makan. Kalau nak ikut-ikut kita ni dong. Tengok babi lah kamaknya masuk dalam perut. Kan? Makan daun biru dong. Ngapai susah dapat. Iman susah tembus. Hati semakin keras. Baik, terima kasih Kak Jamilah. Okay. Apa dah? Tak apa minta maaf banyak-banyaklah. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik wa wathiq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman wa jamil tawfiq 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat.